Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari, salam sejahtera. Saya pada hari ini saya nak berkongsi sedikit tentang persediaan temuduga. Jadi sebelum tu saya nak cek dulu sama ada anda dapat dengar tak suara saya. Tolong komen ya. Komen supaya saya tahu saya apa yang saya cakapkan ini anda dapat dengar. Sambil-sambil itu anda boleh juga di bahagian komen tu anda sebutkan anda dari mana dan juga bila interview anda lah. Mengikut jadual yang dikeluarkan. Hari ini telah bermula sesi temuduga peringkat sijil bagi latihan pembantu kesihatan awam PKA dan juga pembantu pempedahan pergigian PPP di Sabah dan Sarawak. Di Semenanjung saya dipahamkan akan bermula minggu depan. Jadi sesi pada tengah hari ini saya nak kongsikan dengan anda beberapa tips untuk anda membuat persiapan untuk temuduga. Sebelum tu tahniahlah kalau anda dipanggil untuk ni kerana anda telah melepasi satu lagi halangan untuk menjadi pelatih latihan separa perubatan. Seperti anda maklum, bila anda mohon dulu minda lepas tapisan pertama, iaitu anda cukup dari segi kelayakan akademik, maka anda dipanggil untuk ujian PC, iaitu kali ini ialah psikometrik. Kemudian bila anda lulus, anda dipanggil pula untuk anda layak untuk interview temuduga. Jadi temuduga ni satu langkah lagi kalau anda lepas ni, anda akan insya-Allah akan ditawarkan untuk menjadi pelatih latihan separa perubatan. Latihan ni begitu beribu-ribu orang berminat untuk menyertainya kerana jaminan kerja selepas habis belajar. Kalau kita belajar bidang-bidang lain, belum pasti lepas kita tamat pengajian kita akan dapat kerja. Tapi insya-Allah ni sebab di KKM, anda akan menjalani latihan di Institut Latihan KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi selepas anda habis tempoh, kalau sijil 2 tahun, diploma 3 tahun, anda akan ditawarkan bekerja dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi pertamanya saya nak sharekan, saya dah ada post benda ni. Saya nak share yang ni dalam mana dah nampak nak skrin ni. Yang pertamanya kita ada 3 bahagian hari ni. Yang pertamanya ialah yang ni. Poster ni saya ada postkan dalam Facebook group dan juga dalam Telegram, di mana ini ialah satu tips yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan, tips sebelum temuduga. Saya nak go through secara ringkas satu persatu. Ada 5 tips kat sini. Yang pertama ialah baca dengan teliti surat panggilan atau email panggilan dan hubungi Urusetia SPA jika ada maklumat tak jelas. Biasanya dalam email panggilan ni anda diberikan maklumat-maklumat, tarikh dan juga jawatan latihan yang anda dipanggil. Ada calon yang dapat 2 tawaran, PKA dan juga PPP. Ada juga yang PPP. Untuk makluman, untuk PPP kita ada 100 kekosongan, bermakna anda akan bersaing dengan 1000 calon lain. Manakala bagi PKA, pembantu kesihatan awam, anda ada
40 kosongan, berarti dia 400 calon dipanggil untuk temuruga. Jadi anda bersaing. Untuk PKA ni semuanya adalah lelaki. Sebab kekosongan dia lelaki. Manakala untuk PPP ada kekosongan untuk lelaki dan perempuan. Okey, jadi baca dengan teliti supaya anda tak terlepas hari dia. Kadang-kadang hari macam kalau kat Sabah dia ada 11 hingga 12 atau 13. Jadi pastikan anda hari yang betul. Jangan anda terlewat hari, silap hari. Silap tengok, pergi-pergi, anda telah terlepas. Okey. Yang kedua ialah perjalanan, rancang perjalanan ke lokasi temuduga. Ini ialah supaya nak pastikan supaya anda bila anda sampai ke tempat temuduga, anda sampai awal dan kat sini kata sehari sebelum temuduga pergi ke lokasi berkenaan supaya anda tak sesat pada hari paling penting dalam hidup anda ya. Memang temuduga Separa ni hari yang paling penting dalam hidup anda lah, sebab kalau anda berjaya anda akan dapat mengikuti latihan yang mana ini menjadi kerjaya ataupun kerja anda untuk 30-40 tahun akan datang lah. Okey, dia ada 5, 1, 2, yang ketiga ialah yang ketiga yang agak penting ya, bukan agak penting lah, memang penting. Yang ketiga ni iaitu anda tahu bidang dan topik berkaitan dengan latihan. Ini sebab dari GPT dia kata program pengajian lah, tapi untuk anda ialah berkaitan latihan Separa yang anda dipanggil tu. Pastikan anda bersedia untuk berkongsi maklumat, pengetahuan berkaitan mengikut pemahaman anda. Yang pastinya mereka akan tanya anda, sebab katakan anda berminat, okey, tu cerita apa tugas pembantu kesihatan awam ataupun apa tugas pembantu pembedahan pergigian. Jadi ni kena mahir, kena hafal fakta dan juga bila masa disoal anda jawab dengan yakin lah. Okey, yang keempat, untuk anda dapat jawab dengan yakin dan supaya anda buat groundwork, buat kajian, anda kena selalu banyakkan berlatih. Anda kena banyak berlatih bercakap. Berlatih ataupun bercakap. Anda berlatih ataupun bercakap. Anda perlu berlatih bercakap supaya anda lancar. Supaya lancar. Supaya lancar jawapan anda. Supaya lancar jawapan anda. Jadi kalau jawapan anda tak lancar, tergagap-gagap, maka ia menjejaskan markah anda lah. Dia akan menjejaskan markah anda. Jadi kat sini dia kata cuba berlatih depan cermin atau depan adik-beradik ataupun mak ataupun ayah, pak saudara, dan minta mereka bagi komen. Minta bagi komen, mungkin kata Along kena cakap lagi confident ke, kena lebih teratur fakta-fakta diberi. Jadi mereka mungkin boleh bagi pandangan lah. Jadi anda boleh perbaiki segala pandangan kekurangan anda sebelum hari yang sebenarnya. Dan yang akhir sekali ialah tidur dan rehat secukup. Ini cukup penting. Jangan sampai kalau macam kalau biasa kalau jalan-jalan nak exam ke apa, tidur lewat apa kan. Jangan tidur awal supaya anda dapat rehat yang secukupnya. Okey, itulah bahagian pertama, tips sebelum temuduga. Okey, tips sebelum temuduga. Dia ada actually kalau tengok dalam posting saya ada bagi dua. Satu, tips sebelum temuduga, dan yang kedua ialah tips semasa temuduga. Yang semasa temuduga ni saya tak akan sentuh pada hari ini. Okey, saya akan mungkin dalam itulah. Yang lebih penting sekarang ialah persediaan anda. Persediaan sebelum temuduga tu yang paling penting. Semasa temuduga tu ialah macam mana anda nak masuk bilik temuduga, cara pemakaian, ataupun cara macam mana anda nak jawab. Itu semua tu mungkin saya akan cerita dalam sesi lain. Yang penting ialah persediaan tu yang lebih penting. Mana kata kalau anda ditanya dan anda tak boleh jawab, maka tipislah harapan anda. Sebab anda bersaing dengan setiap 10 calon, dia akan pilih satu. Anda kena bersaing dengan 9 calon lain. Jadi anda kena nampak kelainan berbanding dengan calon-calon lain. Anda kena menonjolkan anda ni ada amat berminat dan ada pengalaman. Misalnya katakan kalau
anda pernah terbabit dalam masa kat sekolah dulu, Satuan Bulan Sabit Merah ataupun St. John Ambulance ataupun Puteri Islam, anda kena highlight kan. Anda kena sebutkan. Anda tak boleh expect bila anda dah upload resume, maka panel tu akan baca. Panel akan SP akan go through, tapi kalau ada benda yang dah melengkapi, maka dia akan tanya resume. So dia bagi peluang anda tanya, anda sebutkan. Bila dia kata soalan pertama biasanya, sila perkenal diri anda kena cerita tentang diri anda, belajar kat mana, sekolah, minat dan sebagainya lah. Tapi pentingnya ialah tunjukkan anda betul-betul berminat dan anda buat groundwork lah, buat homework tentang jawatan ataupun latihan separa perubatan yang anda mohon ni. Okey, saya padamkan dulu yang test forest sebab saya tak nak ganggu kita punya ni. Saya hide dulu ini. Okey, itu yang pertama tentang tips, 5 tips sebelum bermurga. Yang penting, yang maha penting ialah anda membuat persediaan. Okey, seterusnya saya nak pergi kepada bahagian kedua, iaitu contoh-contoh soalan. Yang ini ialah untuk soalan bagi latihan pembantu pembedahan pergigian. Bantu pergigian. Ini ada dalam laman website saya. Ini contoh-contoh lah. Pertamanya ya, tahniah lah. Tahniah. Jadi anda hanya selangkah lagi untuk menjadi pelatih separa perubatan, pembantu pembedahan pergigian. Apa itu pembantu pergigian? Kalau ditanya soalan macam ni, anda kena jawab lah. Pembantu pembedahan pergigian ataupun dental surgery assistant, DCA, dipanggil misi gigi dan juga memakai uniform putih seperti jururawat. Tugas dia ialah dalam kumpulan pergigian bersama dengan juruterapi pergigian, juruteknologi pergigian dan juga doktor pergigian. Maksudnya dia orang kanan lah. Orang kanan benar doktor gigi. Ini adalah antara tugas-tugas pembantu pembedahan. Anda boleh baca, nanti saya bagi link kat sini, anda boleh baca apakah tugas-tugas dia. Pembantu pembedahan pergigian grade U19. U19 ialah bermakna peringkat sijil. U19 ni peringkat sijil lah. Peringkat sijil. Saya kena hide saya punya ni supaya anda dapat dengan tunjuk muka saya lah. Okey. Okey, dia dekat situ berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 antara tugas-tugas penting pembantu pembedahan pergigian. Okey. Ini tadi dah ulang balik, menolong. Okey, merekod dan sebagainya lah. Okey. Okay, maklumat jawatan untuk sebutan dengan tahu jawatan anda ini ialah U19. Ini dia punya taraf-taraf sijil. Okey. Okey, kalau kat sini ni mungkin ini satu, yang ni dua ni doktor gigi, anda kat sinilah. Pembantu pembedahan pergigian. Okey, penempatan bagi pembantu pembedahan pergigian ni biasanya akan ditempatkan sama ada di klinik pergigian hospital kerajaan, di pusat kesihatan. Kalau sekolah yang besar tu mungkin ada klinik pergigian dan juga pasukan pergigian bergerak. Ini ialah anda kena bayangkan anda dah berjaya, lepas itu tamu duga dan dipilih. Ini adalah apa yang anda akan belajar di Institut Latihan Kesihatan KKM lah selama 2 tahun ataupun 4 semester. Anda akan diajar tentang sains asas, sains pergigian, sains klinikal, sains tingkah laku, teknologi maklumat, kelengkapan pergigian dan pengurusan kesihatan. Okey, setelah tamat, ni yang ramai naknya sebab habis belajar terus dapat kerja jawatan. Okey, tempat latihan ni sama ada anda Sabah, Sarawak ataupun Semenanjung adalah di Georgetown, Pulau Pinang, Institut Latihan Pulau Pinang. Okey, untuk persediaan dia, anda kena tahu, saya ulang balik, tahu info tentang jawatan, skop kerja, tanggungjawab seorang pembantu pembedahan pergigian,
peralatan berkaitan pergigian, pengetahuan am berkaitan gigi orang dewasa ada berapa, gigi kanak-kanak berapa jenis gigi, kena tahulah. Kemudian istilah asas berkaitan pergigian. Mungkin juga anda kena ada ekstra sikit benda lain, anda tahu biasanya kalau rawatan pergigian ni apa dia rawatan dia. Apa jenis rawatan biasa untuk gigi ni. Selain dari cabut dia ada beberapa perkhidmatan lain lah, servis yang ditawarkan oleh klinik. Anda boleh rujuk kepada klinik gigi swasta ke untuk anda lihat apakah biasanya perkhidmatan pergigian ni, rawatan dia. Seterusnya ialah Menteri Kesihatan dan Organisasi KKM. Anda kena tahu siapa Menteri Kesihatan sekarang, Datuk Khairi Jamaluddin KJ, dan juga organisasi KKM. Bagi calon-calon Sabah dan Sarawak, anda kena tahu ekstra sikit siapa pengarah Kesihatan Negeri. Siapa pengarah Kesihatan Negeri Sabah dan juga Sarawak. Okay. Kalau Semenanjung serupa juga. Kalau anda di Melaka, dari Melaka anda kena tahu siapakah ketua, siapakah pengarah Kesihatan Negeri Melaka. Dan juga seterusnya kempen-kempen kesihatan dan juga isu semasa terkini lah. Yang ini terkini ni biasanya ialah hal-hal macam COVID lah. COVID kan kita ni di fasa mana dan berkaitan dengan COVID, dan juga benda-benda yang pengetahuan am seperti yang di-Pertuan Agong sekarang yang keberapa, siapa Perdana Menteri sekarang kan. Kita anda kena tahu yang basic-basic lah. Okey. Ada soalan yang tanya tentang adakah ada soalan akan ditanya dalam bahasa Inggeris, maka saya tak boleh nak jawab secara pasti, tapi kemungkinan itu tak ada. Dia akan tanya anda tentang itulah, kalau yang dalam bahasa Malaysia dia tanya perkenalkan diri anda, tapi dalam bahasa Inggeris dia tanya tell us about yourself lah. Tell us about. So, anda kena prepare jugalah. Prepare sikit. Prepare sikit. Kalau tak ditanya okey. Tapi saya rasa kemungkinan besar kalau Sabah Sarawak ni mungkin bukan pada panel lah. Kalau panel tu anda dapat panel ni agak strict sikit, mungkin dia nak test anda kan. Dia nak ni lah, nak sisihkan. Dia anda maklum kan, dia ada ramai kan. Dia ada setiap 10 orang dia nak pilih seorang, so dia nak sisihkan yang baki tu. Mungkin cara dia suruh tengok macam mana penguasaan bahasa Inggeris anda. So buat sedikit preparation. Kemudian contoh soalan ni ialah macam soalan biasa akan tanya, sila perkenalkan diri anda, apakah skop tugas, kenapa anda pilih Kerjaya ni, kenapa pilih, apakah visi dan misi KKM. Visi dan misi anda boleh tengok kepada YouTube saya, Tips Kerjaya SPA, ada satu video ringkas tentang apakah misi, visi KKM. Logo tu apa makna, anda kena tengok lah. Okey, ini apa yang kita tahu, gigi kanak-kanak ada berapa, orang dewasa ada berapa, apa kesihatan, kempen-kempen yang dilakukan oleh KKM, apakah jenis peralatan dalam mari gigi, gigi gusi bengkak boleh tak boleh tak dilakukan. Jadi bila anda kata anda berminat kan, anda dah buat groundwork, anda dah buat anda dah kaji lah, dah kaji, ataupun mungkin anda bisa kenapa anda minat sangat, atau mungkin ada aunty ke uncle ke kerja sebab anda nampak, anda selesa nampak kerja macam tu lah kan, dengan diri anda lah. Okey, inilah apa fungsi gigi dah ulang balik tadi. Apakah yang tentang Florida. Florida ni bukan nama tempat Florida kan, tapi kan yang ubat gigi tanpa Florida. Apa dia tu? Kena study sikit. Boleh bincang dengan kawan-kawan dalam grup WhatsApp atau Telegram. Mungkin ada yang tahu kan. Jadi untuk persediaan ni anda kena ada satu grup lah supaya anda boleh bincang. Kalau anda semua nak baca semua, mungkin tak sempat. Tak sempat. Tapi bila kita bincang dalam kumpulan, dalam grup, maka anda akan mendapat maklumat ekstra dan juga lagi cepat anda dapat tangkap lah. Jadi masa agak terhad lah. Okey. Dan kalau orang tambah rujukan, inilah rujukan simulasi temurugas para perubatan ni. Kalau anda nak apa dia soalan-soalan yang biasa keluar, jawapan dia macam mana, anda boleh lihat dalam simulasi temurugas para perubatan ini. Dan untuk siapa yang beli melalui link saya akan bagi satu bonus, iaitu infografik kesihatan, di mana dalam ni ada beberapa, lebih dari 40 muka surat maklumat untuk grafik supaya senang anda buat ulang kaji lah.
buatlah kaji pengetahuan pasal kesihatan. Dia anda boleh pergi ke saya bagi link ni untuk tengok balik inilah. Tengok balik contoh-contoh soalan. Okey. Soalan. Okey, itu ialah untuk ni. Jadi sementara kalau ada apa-apa persoalan, anda boleh tulis di bahagian komen. Kalau ada saya cuba jawab. Okey. Nah, ini siapa yang jawab ni dia tak faham ni. Ida Yong CE, Atika Ahmad Koringga Jingga. Okey. Kalau ada persoalan anda boleh tanya, saya cuba jawab kalau mana yang saya tahulah. Okey, saya nak tunjukkan kepada anda tentang apa yang simulasi tadi, apa konten dia supaya sekiranya anda berminat anda boleh dapatkan e-book tersebut. Okey. Ini ialah e-book ni, simulasi temu degil para perubatan ni. Kita kecilkan sikit. Okey. Simulasi ni ialah anda kadang perlunya calon ni dia buat banyak rehearsal lah. Kataan yang lain ni lah, kita buat rehearsal, kita cuba jawab soalan yang sama berulang kali supaya nampak kita lagi lancar dan juga nampak yakin lah. Kalau boleh elakkan daripada kalau boleh tanya anda kata tak nak lah. Boleh ditanya panel anda kata jawab dengan yakin dan berfakta lah. Okay, ini antara ni contohnya macam mana nak jawab, cara bekalkan diri ni. Dia tanya, dia dah bagi lebih kurang apa tujuan soalan ni, apa nak jawab, cara nak jawab. Okey, cara pengenakan diri kita tengok. Okey, apa lagi dalam simulasi ni ada banyak ni lah soalan. Tengok apa tak gerak dia punya ni. Ini ada soalan cara pengenakan diri. Ini kalau ditanya kongsikan keputusan peraksaan anda, kenapa tak sambung belajar. Jadi kalau anda dah ada soalan-soalan macam ni, kan anda boleh bersedia lah. Kalau ditanya macam mana anda nak jawab. Pengalaman kerja kalau ada. Kadang-kadang bila kebanyakan calon yang fresh ni, dia bila ditanya pengalaman kerja ni, dia tak highlight. Dia highlight kerja-kerja. Dia nampak pada pandangan dia kerja ni kerja yang official. Tak semestinya kalau anda terlibat dalam NGO, membantu misalnya mangsa banjir ke, atau membantu membuat kerja gotong royong, anda kena highlight lah benda tu. Kena highlight biar nampak, panel nampak ni anda seorang yang sociable lah. Seorang yang aktif, seorang yang prihatin lah bila anda terlibat dengan gotong royong ataupun sebagainya. Anda inilah, jadi kan cerita semua, jangan apa dah kata tak ada. Cuba jawab macam ni, kerja sebagai jururuang kan, jadi dia tahulah anda ni boleh berkomunikasi dengan orang ramai, jenis sabar dan sebagainya lah. Okey, so dalam simulasi ni dia bagi soalan, dia bagi tujuan dan juga bagi tips bagi cara menjawab lah. So ini very general lah, untuk semua 10 jawatan dalam latihan para perubatan lah. Okey, kita seterusnya. Kenapa nak khidmat dengan KKM? Okey. Ini maklumat yang agak lama lah. Kalau kita ambil yang terkini ini yang lama ni. Ini dah lama punya ni. Ketua pengarah memang still yang sama, Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Okey. Kemudian ciri-ciri yang diperlukan semua anda boleh baca lah. Akan ada juga soalan-soalan provokasi lah. Dia nak tengok macam mana bagaimana anda respon anda. Ini yang saya kata tadi, soalan pattern biasanya akan ada lah. Visi, moto. Okay, mana anda boleh tengok dalam video di YouTube saya penerangan tentang ni. Okay. Lagi fungsi, kita tengok lagi apa lagi ada soalan ni apa ni. Bagaimana pelanggan yang berkunjung ke klinik. Okay. Ini ialah ditanya pasal faham tak logo KKM tu? Tangan tu apa dia? Kan? Hati tu maksud apa, melambangkan apa?
kena tahulah. Moto kita yang ada, kami sedia membantu. Okey, kemudian biasanya soalan tak boleh lari ni ialah kempen-kempen KM. Okey, kempen-kempen ni, kempen nasihat, kempen berjalan 100,000 langkah. Dan satu lagi, tak boleh lari lah bila anda kerja buat servis kesihatan ni, servis 24 jam. Jadi anda kena sanggup bekerja shift lah. Ada shift tu daripada malam sampai pagi, kan? Jadi kena ni lah. Okey, ni saya kata tadi pengalaman, kena kongsikan pengalaman anda berkaitan dengan sektor kesihatan ni lah, penjagaan kesihatan ni. Sama ada Bulan Sabit ke, Puteri Islam ke, St. John Ambulance ke. Dan ini adalah pasal rukun negara, kena tahu. Okey, warna pakaian untuk maklumat tugas-tugas. Macam tadilah tugas yang sebut tadi. Okey, integriti. Ni kalau kata peka ni ialah skim inisiatif kerajaan untuk membantu golongan B40. Kena tahulah B40 apa. Apa tu B40? M40 apa? T20 apa? Dia ada tiga pecahan golongan masyarakat, bergantung kepada taraf hidup lah. Okey, kempen merokok dan sebenarnya itu lebih kurang, itulah lebih kurang simulasi ni. Jadi itu saja saya rasa untuk ni. Kalau ada persoalan tak? Saya bagi 1-2 minit kalau ada soalan apa-apa nak tanya. Yang penting inilah untuk anda buat banyak simulasi rehearsal supaya anda bila anda dah biasa anda boleh terangkan, boleh jawab soalan penemuga dengan baiklah. Salah satu yang pernah disebut oleh pengerusi SPA ialah ramai calon gagal kerana mereka dari segi komunikasi, dari segi mereka bagaimana mereka melahirkan pandangan atau memberi jawapannya. Jadi kena ada, bila anda buat dengan lebih yakin, maka anda akan dapat confidence yang lebih lah. Jadi saya rasa itu saja untuk hari kali ini. Saya harap apa yang saya kongsikan ini akan dapat membantu anda membuat persediaan. Seperti saya ulang tadi, pastikan anda tahu lokasi anda. Kalau anda katakan anda di KK, berapa rumah anda berapa jauh, setengah jam ke apa, so pergi awal. Kalau anda masa anda 9.30, pergi awal, at least pukul 9 dah sampai dekat tempat temuduga lah. Dan bawa sijil lah. Buat sijil dan juga kalau dari segi sijil saya cadangkan anda buat dalam bentuk satu folder, dalam bentuk satu file folder, di mana bila anda bagi kat panel tu nampak susun, senang sikit lah. Anda kena nampak kelainan daripada calon-calon lain. Satu dari segi penampilan, biar nampak cergas, sebab orang kerja kesihatan ni dia memang kena pergi, orang kata pergi sana, kena aktif lah. Jadi kalau anda nampak macam lemah, nampak macam lembik gitu kan, jadi sukar lah. Untuk makluman juga, penampilan anda akan ada markah 5% di situ lah. Jadi pakai pakaian yang sesuai, pakai dengan kasut kalau lelaki kan, rambut bagi ikat sempurna kan. Kalau perempuan tu pakaian ni jangan terlalu garang warna dia. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan ataupun anda boleh tinggalkan soalan anda di bahagian komen nanti. Saya akan jawab bila ni lah. Bila saya tengok balik, saya akan jawab komen sama dalam Facebook group ataupun dalam YouTube nantilah. Okey, terima kasih semua kepada yang hadir pada tengah hari ini. Saya ucapkan anda berjaya. Moga apa yang saya kongsikan membantu anda boleh sharekan nanti YouTube ini dengan kawan-kawan lain yang mungkin ada setengah tu bekerja jadi tak sempat tengok, boleh tengok balik. Jadi itu saja. Kita jumpa lagi dalam sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jumpa lagi.